saya Nik Nur Nabilah Mendi Marsuki yang akan membincangkan topik baru pada hari ini, iaitu Tamadun India. Okey, apa itu Tamadun India? Tamadun India dikatakan telah wujud lama berbanding dengan tamadun-tamadun yang lain. Jadi, mengikut arkeologi, Tamadun India ini telah wujud di sekitar Sungai Indo sejak 3000 tahun Masihi lagi. Jadi, tamadun ini dikatakan mempunyai kelebihan yang dinamik, iaitu mereka mempunyai penerimaan dan penyerapan idea baru. Oleh itu, jika kita lihat dengan teliti, tamadun India ini dikatakan banyak memberi sumbangan dari pelbagai segi. Apabila kita, seperti contoh, kita lihat kepada seni bina dan juga sistem pentadbiran mereka pada hari yang sistem pentadbiran yang telah digunakan daripada dulu sehingga ke hari ini, ia telah menandakan bahawa tamadun India itu mampu bertahan dengan jangka masa yang sangat lama. Tambahan lagi, kehadiran Islam pada ketika itu telah menutup satu ruang kuasa tempatan, iaitu kuasa kaum Hindu dalam sistem pemerintahan. Jadi dengan ini Islam telah meletakkan batu asasnya yang masa itu telah diketuai oleh Muhammad Al-Qasim pada tahun 706 Masihi. Jadi oleh itu, mari kita lihat tentang bagaimana pula masyarakat dan budaya yang telah diamalkan dalam orang India ini. Jadi, orang India telah dibahagikan kepada dua kategori, iaitu di mana mereka mempunyai kategori yang pertama, iaitu orang India Selatan, manakala dan orang India Utara. Jadi orang India Selatan ini terdiri daripada masyarakat Dravida, dan manakala masyarakat India Utara terdiri daripada kelompok Indo-Arya. Seterusnya, mari kita lihat kepada masyarakat dan budaya mereka yang pertama, iaitu di mana orang India ini, seperti mana kita tahu, mereka sangat memberi penghormatan yang tinggi kepada kaum wanita, sehingga ia mempunyai konsep di mana ia dinamakan, iaitu Mother Goddess. Jadi ibu dalam orang India ni, ibu mereka akan mendidik anak-anak mereka supaya menghormati orang perempuan, iaitu kaum wanita, dan orang India ni percaya bahawa kepada sesiapa yang tidak menghormati ibu mereka atau kaum wanita, maka ia telah menjadi satu asbab ataupun satu sebab kenapa seseorang itu tidak berjaya dalam kehidupan mereka. Dari segi perkahwinan pula, apabila seseorang itu ingin menikah ataupun mengadakan pernikahan orang India ini, mereka mesti akan ada satu upacara di mana mereka akan membersihkan kedua-dua telapak kaki ibu dan ayah mereka menggunakan susu dan juga air yang serta ditaburkan dengan bunga, iaitu dikatakan upacara ini sangat penting dan beranggapan bahawa ia membuat satu upacara itu sebagai tanda restu perkahwinan mereka. Seterusnya, mari kita lihat kepada dewa kepunyaan mereka. Dewa kepunyaan mereka ini, seperti mana yang kita tahu, ia sebenarnya hanya dikatakan iaitu seorang lelaki yang telah memperjuangkan, itu telah mati dalam memperjuangkan agama, maruah dan bangsa mereka. Dan dalam masyarakat India ini, lelaki ini telah dididik, telah diberi diberi perhatian lebih dalam mendidik anak lelaki yang mempunyai dan menerapkan nilai-nilai murni dan juga semangat mempertahankan maruah agama dan bangsa mereka. Jadi seorang ibu ataupun ibu dalam orang India ini, iaitu mereka beranggapan bahawa jika anak lelaki mereka mati dalam sesuatu perjuangan, mereka berasa sangat bangga kerana anak itu dikatakan telah dididik dengan baik, telah orang kata diberi nilai murni
nilai murni yang baik dan sangat bangga kerana telah mempertahankan agama mereka. Seterusnya kita akan lihat kepada cara orang India melayan tetamu mereka. Dikatakan orang India ini akan menghidangkan daun pisang yang ada hidangan, iaitu yang ada lauk dalam tu, dengan beranggapan bahawa setiap tetamu itu harus dilayan dengan baik kerana diberi ataupun kata diberi tuah ataupun rezeki yang baik. Kerana berbuat baik kepada orang lain, kita akan dapat kebaikannya. Jadi apabila kita selesai makan, jadi daun pisang itu harus dilipat, dilipat ke arah mereka dengan menandakan bahawa kita suka dan juga menerima makanan yang telah dihidangkan kepada kita. Jadi apabila dikatakan bila ditanyakan apabila musuh tiba, adakah mereka dilayan dengan sama? Orang India menjawab mereka tetap melayan musuh mereka dengan cara yang sama seperti tetamu lain, dan yang membezakannya adalah mereka akan mewujudkan dan berbincang dengan baik untuk mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah ataupun salah faham yang telah berlaku. Jadi begitulah antara masyarakat ataupun budaya yang telah diamalkan oleh mereka. Jadi mereka sangat menitipkan nilai-nilai murni yang sangat baik dalam diri mereka. Jadi oleh itu ini telah membawa kepada asas perpaduan dan dapat mewujudkan dan memperluaskan lagi hubungan antara kaum, tidak kira agama ataupun bangsa. Jadi oleh itu sama-sama kita mewujudkan perpaduan yang baik dan tidak saling berlaku perbalahan antara kaum, dan hiduplah dengan aman dan harmoni. Terima kasih. Tamadun India dahulu terdapat satu sistem yang bernama sistem kasta, yang merupakan sistem yang menitik berat idea kelas sosial yang mempunyai peranan masing-masing. Ini kerana menurut kepercayaan agama Hindu, dunia ini dicipta oleh Brahma, Tuhan pencipta dalam masyarakat Hindu yang mempunyai 4 wajah. Turut sama dikenali dengan nama Vagisa dan Savayambhu. Brahma dipercayai mencipta pada keempat-empat kitab Veda, yang satu-satunya mewakili 4 mulutnya. Terdapat 4 kumpulan kasta secara rasmi dalam sistem sosial masyarakat Hindu. Kumpulan pertama dinamakan sebagai Brahmin. Mereka yang berada pada kedudukan paling atas berikutan tanggungjawab mereka memelihara agama Hindu serta cara hidup yang mereka amalkan. Golongan Brahmin diberikan tanggungjawab menjadi ahli falsafah serta ahli agama. Golongan kedua pula digelarkan Ksatria ataupun Ksatria, yang bermakna pelindung kepada orang awam. Golongan ini diberikan tanggungjawab memimpin masyarakat, memainkan peranan sebagai raja, pahlawan atau panglima mereka. Majoriti pemimpin masyarakat Hindu akan dipilih daripada golongan Ksatria. Individu Ksatria paling terkenal dalam sejarah dunia adalah Siddhartha Gautama Buddha, pengasas kepada agama Buddha, yang lahir sebagai seorang pengawal kasta Ksatria. Golongan ketiga iaitu Vaishya, yang mempunyai tugas mentadbir keamanan dengan masyarakat melalui aktiviti harian seperti peladangan, peternakan dan kegiatan ekonomi. Kumpulan ini mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat Hindu berikutan dekatnya tugasan mereka dalam masyarakat setiap hari. Golongan peniaga akan datang daripada golongan Vaishya. Sekiranya anda lihat cerita-cerita pemberi hutang, kebiasaan mereka datang daripada kelompok ini. Kelompok rasmi terakhir dalam sistem kasta adalah golongan Sudras. Mereka ini adalah orang-orang kebanyakan yang tidak mendapat sebarang keistimewaan. Kebanyakan daripada mereka ini diberikan tanggungjawab melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Golongan ini datang daripada mereka yang lahir sebagai Sudras dan boleh juga datang daripada kelompok kasta atas yang dihukum kerana melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Pada zaman Tamadun India terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 logat.
Hanya 14 bahasa diperakui dalam perlembagaan, antaranya Hindu, Telugu, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Punjabi. Bahasa dibahagi dua rumpun, bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida. Bahasa Indo-Arya bentuk asli bahasa Sanskrit. Akibat bercampur dengan logat penduduk tempatan, bahasa Sanskrit mengalami perubahan sehingga wujud logat baru seperti Prakrit, Pali dan Magadhi. Bahasa dalam kumpulan ini Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmir, Punjabi dan lain-lain. Bahasa Dravida tergolong dalam bahasa ini. Tamil, Malayam, Kannada, Telugu, Gondi dan lain-lain. Selain itu terdapat kumpulan bahasa lain iaitu bahasa Munda. Digunakan di kawasan pegunungan di Bengal dan Bihar dan lain-lain. Tamil Script, Sanskrit. Keseteraan Indo-Arya pada zaman tamadun India dahulu diciptakan dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit dan paling menonjol pada keseteraan Vedic. Kitab Veda dituliskan dalam bahasa Sanskrit mengandungi dua bahagian iaitu yang pertama, Shruti, ajaran yang diturunkan oleh Tuhan kepada para Maharshi mengikut zaman. Yang kedua, Smriti, ulasan atau tafsiran yang diturunkan dari satu generasi kepada satu generasi. 4 kitab suci Veda merupakan kitab tertua. Antara kitab-kitab Veda iaitu yang pertama ialah Rig 1500 sebelum Masihi yang berkenaan tentang mazmur dan pujian kepada dewa-dewa. Yang kedua, Yajur 1500 hingga 1000 sebelum Masihi ialah mazmur dalam upacara. Yang ketiga iaitu Sama yang berlaku 1500 sebelum Masihi hingga 1000 sebelum Masihi iaitu antologi mazmur Rig Veda bersama muzik. Yang terakhir ialah Atharva iaitu koleksi mazmur untuk menjauhkan diri dari penyakit, kematian, sihir dan lain-lain. Terdapat juga keseteraan Dravida pada zaman tamadun India dahulu yang merupakan keseteraan Tamil yang amat diberi tumpuan penting oleh Tolkappiyam. Keseteraan Sanggam merujuk kepada akademi penyanyi-penyanyi agung yang membuat puisi-puisi Sanggam disusun kepada dua koleksi iaitu Patu-Patu dan Etutukai. Patu-Patu iaitu koleksi nyanyian. Etutukai yang merupakan antologi 8 buah teks bertemakan akam yang merupakan batim dan puram merupakan zahir. Yang kedua iaitu Tirukural dikarang oleh Tiruvaliyar, sastra klasik dan tertua dalam sastra Tamil, berkisahkan tentang nilai kemanusiaan dan alam, menjadi kitab pegangan kehidupan masyarakat Tamil pada zaman ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuzul Asida binti Zabri. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang kepelbagaian agama di dalam tamadun India. Dan dalam tamadun India terbahagi kepada 4 agama iaitu agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh dan juga agama Islam. Agama Hindu atau dalam bahasa istilah Sanatana Dharma adalah agama yang kekal abadi yang merupakan antara agama yang paling tertua di dunia. Agama Hindu juga dianggap bersifat semula jadi. Sejarah kemunculan agama ini sukar dikenal pasti, namun agama ini dianggap wujud sezaman dengan tamadun Indus yang bukti terawal agama Hindu dijumpai sekitar 4,000 tahun yang lalu. Perkataan Hindu berasal daripada perkataan Sindhu, iaitu tempat permulaan tamadun di lembah sungai Indus. Agama ini merupakan agama campuran kepercayaan, kebudayaan orang-orang Arya dan orang-orang Dravida. Bahasa yang digunakan untuk memperluaskan agama ialah bahasa Sanskrit dan juga bahasa Tamil. Terdapat 6 mazhab di dalam agama Hindu seperti yang tergantung oleh dewa-dewi yang disembah oleh pengikut-pengikutnya. Di dalam agama Buddha pula, pengasasnya adalah Siddhartha Gautama, putera Raja Suddhodana Gautama. Sukunya adalah suku Kalya dan mereka terima kesedaran setelah bertapa di bawah pokok Budi yang berusia 29 tahun. Asal perkataan Buddha terdapat daripada dua. Satu Bud, iaitu mendapat kesedaran. Ia juga tidak mengajar hal-hal ketuhanan, metafizik atau suatu falsafah.
mengutamakan dharma dan harma, menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia untuk atasi samasa, iaitu sengsara, kitaran kelahiran semula. Ia juga mempunyai 4 jalan mulia, iaitu penderitaan universal, punca penderitaan yang boleh diatasi, cara mengatasi derita. Berikutnya adalah agama Sikh. Okey, diasaskan oleh Guru Nanak dan diteruskan oleh 9 guru Sikh. 9 guru Sikh seperti di dalam kitab Guru Nanak Sahib. Ajaran yang menyentuh kod, moral, kerohanian dan semangat manusia tanpa mengenai sesiapa. Agama monoteisme bahawa Tuhan bersifat tiada bentuk, abadi, amat berkuasa, wujud di mana-mana dan memiliki sifat kesempurnaannya. Seterusnya adalah agama Islam. Berkembang sejak abad 7 Masihi, diperintah oleh pelbagai dinasti kerajaan Islam. Peranan Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan jasmani dan juga rohani. Sumbangan Islam di dalam tamadun India adalah menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa berpusat di Delhi, melahirkan bahasa baru iaitu Urdu, seni bina seperti Taj Mahal yang kita dapat lihat sekarang, pusat pengajian, menghapuskan sistem kasta dan memartabatkan kedudukan wanita dan menghapuskan dorwe dan amalan sati. Pencapaian di dalam tamadun India terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu bidang pendidikan, bidang sains, bidang kesenian, bidang bahasa dan kesusasteraan dan juga bidang seni bina. Di dalam bidang pendidikan, kitab Veda dikuasai oleh kasta Brahmin. Penubuhan universiti, zaman Islam berkembang pesat pada masa itu dan juga zaman Inggeris, pendidikan Inggeris lebih berkembang. Di dalam bidang sains dan matematik, sistem angka dikenali juga sebagai sunya, algebra, sistem perpuluhan, trigonometri dan geometri. Di dalam astronomi pula, Brahmagupta telah memperkenalkan hukum graviti yang berjaya menghitung tepat ukur lilit bumi. Di dalam fizik, alam semesta dipercayai mempunyai 5 elemen iaitu tanah, angin, api, air dan juga angkasa. Di dalam kimia, kajian tertumpu pada peleburan logam, pembuatan minyak wangi, perwarna dan juga pembuatan ubat. Di dalam logam, terbukti dengan pembinaan Iron Pillar of Delhi atau menara besi di Delhi berdekatan dengan Kub Minar yang diperbuat pada 5 Masihi. Di dalam bidang kesenian, muzik mempunyai 4 kategori di dalam muzik, iaitu tata, drum, gana dan juga susrira. Berbeza antara India Utara dan juga India Selatan. Di dalam tarian yang tulen yang mempunyai pergerakan tangan, kaki dan juga perasaan. Di dalam lukisan, seni dinding istana, ruang dalaman rumah golongan kaya, kuil mempengaruhi epik klasik Ramayana dan juga Mahabharata. Di dalam bahasa, lebih 325 bahasa dan 750 lorat, tetapi 14 sahaja bahasa yang diperakui oleh perlembagaan, antaranya Hindi, Tamil, Punjabi, Malayalam, bahasa Indo-Arya, Sanskrit seperti Hindi, Kashmiri, bahasa Dravida, Telugu, Tamil, bahasa Urdu dan bahasa Inggeris. Di dalam bidang seni bina, merangkumi binaan, ukiran gua, kuil dan juga duit shilling. Zaman Maurya, seni bina dan juga seni ukir berkembang maju. Tiang Asoka adalah antara kemegahan seni bina ukir India. Zaman Gupta, seni bina ini lebih cemerlang. Pada zaman Islam, gabungan unsur Parsi dan Hindu berkembang. Antara contohnya pencapaian tamadun India adalah seni bina Taj Mahal di Agra dibina pada zaman Shah Jahan. Yang kedua, Aga Fort di India.